Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang saya ucapkan kepada semua yang menonton program Sembang Santai Special pada petang ini. Saya Mentor Amri, CDO Volten International, Chief Development Officer. So hari ini kita bersiaran langsung di Wisma Volten Session 15 Shah Alam. Seperti mana yang telah pun kita jadualkan, pada setiap hari Selasa jam 3 petang, kita akan mengadakan sembang santai secara live, iaitu forum sembang-sembang bersama dengan ejen-ejen Volten. Cuma hari ini kita buat sedikit special yang mana kita menjemput 3 orang ahli panel kita yang terdiri daripada top leader. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada semua yang menonton live kita pada petang ini. Banyak-banyakkan hantar love, hantar love lah. Okay, bagi lebih ceria lah page kita ni. Okay, kita bersiaran di Volten page, iaitu official page untuk Volten International. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir, yang masuk. Okay, anda boleh start klik like and share, kongsikan dengan rakan-rakan anda sebab petang ini adalah satu petang yang bagi saya sangat istimewa. Kita berjaya mengumpulkan orang-orang yang hebat, ejen-ejen yang luar biasa untuk bersama-sama kita pada petang ini. Jangan lepaskan peluang, petang ini memang special lah. Okey, terima kasih kepada semua yang dah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashimah, Muhammad Syamsuri, Ji Ida. Okey, waalaikumsalam. Okey, jangan lupa klik like and share, invite rakan-rakan anda, WhatsApp cepat-cepat bagi tahu untuk kita tonton live kita pada petang ini. Kerana pada petang ini kita akan mengadakan sembang santai special bersama dengan 3 top ejen kita yang hari ini bersudi untuk bersama-sama dengan kita berkongsi. So yang mana biasa je saya akan bertanya dengan panel, kenapa anda memilih Volten International? Dan apakah yang menariknya di Volten International? Tetapi hari ini special sikit oleh kerana kita menjemput top leader kita. Jadi kita lebih menjurus kepada satu topik untuk mereka memberi tips kejayaan bersama dengan Volten International. Jadi hari ini petang ni kita nak mendengar tips daripada orang-orang yang hebat, orang-orang yang berjaya, apa yang bestnya di Volten ni. Dah banyak pun mereka nikmati ganjaran-ganjarannya. Ada yang dah dapat rumah free, ada yang dah dapat kereta free, ada yang dah dapat cash 100,000. Ini semua lain macam semua ni kan. Jadi semua ni mereka dah nikmati dan perolehi bersama-sama dengan Volten selama ini. Jadi petang ni kita nak buat special sikit. Kita nak minta mereka hari ni berkongsi tips bagaimana mereka berjaya dan memberi tip, memberi semangat pada kita semua, kepada ejen-ejen ni. Jadi oleh kerana Volten page ini adalah secara official dan terbuka kepada sesiapa saja, walaupun anda belum sama dengan Volten ataupun belum menjadi ejen Volten, anda juga dialu-alukan untuk menonton sama-sama dengan kami. Baik, hari ini 17 November 2020 pada hari Selasa, insyaAllah kita akan memulakan program Sembang Santai Special. Yang pertamanya kita mempunyai seorang panel daripada Manjung Perak, iaitu Tuan Ismail Muhammad Ali. Beliau adalah merupakan panel kita yang pertama. Dan yang keduanya kita akan membawa masuk pula Puan Siti Salma Ashad daripada Ipoh Perak juga. Okay. Dan yang ketiganya kita ada Tuan Amir Rizal, atau lebih dikenali di sini sebagai Cikgu Amir. Seorang yang sangat-sangat berpengalaman luas, daripada mana wallahualam saya tak sempat nak interview cikgu tadi, entah dia di Kulim ke, entah dia di Johor ke, tapi yang pastinya dia dalam Malaysia. Tak boleh keluar negara kan cikgu kan. Okay, insyaAllah. Jadi ketiga-tiga ni akan memberi sharing tips kepada kita semua. Jangan lupa tu, catat semua poin-poin yang ada, yang disampaikan oleh mereka. Jadi untuk itu kita terus pergi kepada segmen kita yang pertama. Sebelum tu masuk lebih-lebih ramai lagi, klik like and share. Okey, kita teruskan saja kepada program kita Sembang Santai Special. Dengan ini saya menjemput masuk Tuan Ismail Muhammad Ali. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam. Ya, Tuan Mentor, sihat ya?
Alhamdulillah sihat. Okey. Cik Ismail kita sihat ke? Alhamdulillah sihat-sihat. Okey. Jadi pada petang ni kita nak buat special sikit. Kita nak minta Tuan Ismail untuk berkongsikan tips kejayaan bersama Voltan International. Jadi hari ni saya percaya ramai di luar sana tu yang nak mendengar, nak tahu bagaimanakah Tuan boleh begitu berjaya bersama-sama dengan Voltan selama ni. Jadi kita mintalah Tuan berkongsi 10 minit untuk pusingan yang pertama ni. Apakah dia tips-tips kejayaan daripada Tuan Ismail? Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton Voltan Page pada petang ini. Okay, dan terima kasih saya ucapkan pada mentor kerana sudi menjemput saya sebagai panel pada petang inilah. Okay, dan Alhamdulillah kita semua tahu bahawa kita sekarang ni berada di dalam fasa PKPB semula setelah kita melalui PKPP, betul tak kan? Dia patah balik ke belakang, betul tak kan? Tapi ianya adalah tidak bermakna bahawa bisnes kita ini perlu berundur ke belakang. Okey, apa yang penting adalah bisnes kita ini terus maju ke hadapan. Okey, dan insya-Allah berasaskan pengalaman saya di dalam perniagaan Voltan ini, sedikit tips yang mungkin insya-Allah berguna kepada diri saya dan juga anda. Tetapi bukanlah bermakna kejayaan yang saya dah kecapi ini satu kejayaan yang sangat besar. Walau macam mana pun saya bersyukur kerana dipertemukan dengan peluang yang sebegini hebat, sebegini luar biasa sebenarnya. Okey. Pertama sekali di dalam kita melayari bisnes Voltan International ini, pada permulaannya bagi diri saya adalah saya letakkan satu tips yang sangat mudah dalam diri saya. Saya memberi apa yang dikatakan sebagai kepercayaan. Sebab kepercayaan ni adalah satu elemen yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan kita percaya, contohnya kalau negara kita, rukun negaranya kepercayaan, betul tak kan? Kepercayaan kepada 5 perkara. Kepercayaan dalam iman kita juga ada, permulaannya adalah kepercayaan. Dalam pada kita nak melayari ataupun mengerjakan peluang di Voltan International ini, pertamanya juga adalah kepercayaan. Ia adalah satu perkara yang tidak dilihat di mata, ia adalah satu perkara yang berada di dalam hati kita dan berada di minda kita. Sebab apa yang ada di hati kita, apa yang ada di minda kita adalah memainkan peranan yang paling besar sekali ke mana kita nak pergi selepas itu. Okey, jadi kepercayaan ni, konteks kepercayaan ni ada banyak sebenarnya. Ada banyak. Yang pertama, kita mesti beri kepercayaan yang penuh kepada syarikat Voltan itu sendiri. Okay, dan kita kena tahu kenapa dan mengapa kita memilih Voltan International dan bukan kita pilih syarikat lain. Walaupun banyak lagi peluang-peluang lain yang disediakan oleh syarikat lain, tetapi kita memilih Voltan International. Mesti ada sesuatu yang menarik yang perlu kita fahami secara menyeluruh, dan kita tak sempat nak kupas tentang benda itu secara terperinci. Yang penting percaya kepada syarikat tu perkara nombor 1. Okey, dan yang seterusnya saya percaya kepercayaan terhadap bisnes ini, apa yang kita dagangkan, apa yang kita usulkan kepada masyarakat, iaitu berkenaan dengan produk kita itu sendiri. Okey, kita mesti ada keyakinan penuh terhadap produk yang kita pasarkan, yang kita kembangkan, dan keyakinan kita mesti di paras yang tinggi. Ilmu kita tentang produk mesti perlu mantap. Apa itu halia hitam, apa itu bioflavonoid, methoxyflavone, apa fungsi bahan-bahan aktif ini, apa cara untuk menggunakan produk ini, apa healing krisis yang diperolehi apabila menggunakan produk ini, dan juga penjelasan-penjelasan yang mesti mantap kepada kita punya klien, kita punya prospek, kita punya agent. Ini tak boleh sewenang-wenangnya kita lepaskan begitu saja tanpa penjelasan yang rapi. Ini penting. Kepercayaan ini penting. Dan kita juga mesti menggunakan produk dalam masa yang sama. Jangan kita percaya produk bagus tapi kita sendiri pun guna sekejap, tak guna sekejap, guna. Tak boleh. Dia mesti kita kena guna berpanjangan. Dan kepercayaan yang seterusnya adalah kita nak berjaya di sini.
kita faham ada imbuhan yang akan diberikan kepada kita, okey, berasaskan komisen-komisen yang diberikan. Kita kena percaya plan komisen yang disediakan oleh Voltan International ini adalah satu plan komisen yang sangat, orang kata apa, membolehkan untuk kita berjaya. Ini penting. Kita kena yakin 100%. Walaupun plan commission kita ini hanya berbentuk 3 commission yang sangat ringkas untuk diperjelaskan, yang penting kita sendiri telah orang kata apa, membuktikan ianya adalah plan commission yang boleh dicapai. Banyak plan commission yang berbagai di luar sana, indahnya bagaimana, wah cukup dahsyat dan sebagainya, tetapi tidak boleh dicapai. Kita di Voltan ini ada 3 plan commission saja, tetapi ianya boleh dicapai dan ianya adalah satu bukti yang kukuh. Anda boleh lihat berasaskan perkembangan semasa di Voltan ini, okey. Bukti-bukti yang kukuh, bukan sekadar cakap-cakap semata-mata. Jadi konsep pertama untuk kita berjaya di Voltan ini adalah berasaskan kepada kepercayaan, dan kepercayaan kepada 3 elemen syarikat, produk dan plan commission adalah satu perkara yang sangat penting. Ini adalah ibu dia. Ini ibu dia. Dan juga yang tak kurang penting juga untuk berjaya ini, kemahuan dalaman diri kita. Ini kita bercakap soal kemahuan. Kita percaya bahawa kita mahu berjaya di Voltan ini. Kita tak boleh kata kita mungkin nanti boleh kot nak berjaya di sini, ataupun ada rezeki adalah. Jadi bermaksud kemahuan kita itu tak solid. Bukan 100% lagi sebenarnya. Okey? Datang, dan dia mesti datang daripada dalaman diri kita sendiri, bukan dipaksa-paksa oleh mana-mana pihak. Setelah kita faham bahawa di plan Commission Voltan tadi boleh mengubah hidup kita, dan kemahuan kita mesti meningkat dan bukan dipujuk, dirayu oleh mana-mana pihak, termasuklah mungkin oleh senior agent kita, ataupun mungkin juga oleh tuan mentor sendiri dan sebagainya. Ini satu kemahuan yang tak solid. Kemahuan yang solid adalah kemahuan yang datang daripada dalam diri kita sendiri. Ini tidak mungkin. Kalau orang datang untuk menggoyahkan kita punya kemahuan kita, ianya tidak akan berlaku sama sekali. Kita akan tetap dengan kemahuan kita untuk berjaya di Voltan International. Kemahuan ini penting. Dan juga yang tak kurang penting juga adalah daripada sudut ilmu, kesanggupan kita untuk belajar berbagai perkara, faham sehingga mahir. Faham sehingga mahir ni adalah memberi erti bahawa kita faham dan kita boleh fahamkan orang lain. Kita faham dan kita boleh sampaikan input tersebut, ilmu tersebut kepada orang lain. Ini penting. Ramai orang dia faham sesuatu, tetapi dia gagal untuk memahamkan pihak lain, memahamkan rakan-rakan dia. Apakah istimewa dan uniknya peluang yang ditawarkan di Voltan ini, sama ada daripada sudut kesihatan, sama ada daripada sudut keuangan. 2 perkara penting yang ingin kita capai di Voltan ini. Seterusnya apabila 2 perkara itu dicapai, kita akan mencapai insya-Allah satu benda yang semua orang dambakan juga, iaitu kebebasan daripada sudut masa. Manusia ini kalau ada 3 perkara ini memang dia hebatlah. Kebebasan keuangan, kebebasan kesihatan, sihat walafiat, dan juga kebebasan masa. Ini penting kita mempunyai ilmu, dan penerangan kita kepada kawan kita, rakan taulan kita mesti kena mantap. Boleh sampaikan dengan yakin, dengan semangat yang tinggi. Sebab orang lihat kita, orang melihat kita, apa yang kita sampaikan menjadi satu perkara yang penting untuk dia fahami apakah Voltan International itu sendiri. Jadi perkara ini adalah bersangkutan sebenarnya. Dia bersangkutan dalam tips untuk kita berjaya ini, selain daripada perkara-perkara lain, di mana kita kena percaya bahawa diri kita ini juga mampu untuk berubah. Kita boleh berubah. Kita kena yakin. Okey, walau apa pun situasi yang kita alami hari ini, okey, berbagai dugaan dan cabaran yang kita alami pada hari ini, terutama di musim wabak pandemik COVID-19 ni, okey, kita dapati ramai orang
kehilangan pekerjaan, ramai orang dibayar separuh gaji, betul tak kan? Pelbagai sudut, pelbagai sektor dan sebagainya, kan? Jadi bermaksud kita kena lakukan bisnes ini untuk kita berikan lagi kebaikan-kebaikan ini kepada lebih ramai orang lain. Kejayaan kita adalah bermaksud kita membina networking yang besar berasaskan kepada diri kita. Bagaimana kita bawa kerajinan kita, kesungguhan kita untuk menyampaikan berita tentang Volten ini kepada lebih ramai orang. Ini penting tuan-tuan. Kita tak boleh faham untuk diri kita saja, tetapi kemudian kita malas nak sebarkan kepada orang lain. Kan? Jadi bagaimana network nak berkembang? Bagaimana sale nak berlaku dengan banyak? Bagaimana commission nak berlaku dengan banyak? Ini. Jadi ini penting, kita kena yakin bahawa diri kita mampu lakukannya. Dan kita kena berkawan dengan orang-orang yang berjaya. Elakkan diri kita daripada bergaul dengan rakan-rakan yang negatif. Dia akan membuang masa kita. Dia akan membuang masa kita. Okey, tak ada lagi istilah was-was, tak ada lagi istilah ragu-ragu dan sebagainya. Dan yang tak kurang penting bagi rakan baru, okey, apabila kita menghadapi sesuatu yang kita tak fahami dan sebagainya, jangan lupa, jangan malu untuk minta bantuan daripada rakan ejen senior anda. Ini penting. Ada orang dia tak faham sesuatu, dia tak faham hari ini. Dia tak faham minggu depan. Dia tak faham bulan depan. Dia tak faham biarkan sampai 6 bulan. Ini apa hal? Betul tak kan? Sedangkan kita ada rakan senior, ejen senior kita yang boleh memperjelaskan kepada kita supaya kita faham dengan lebih lanjut untuk kita menyampaikan dengan lebih baik pada masyarakat. Jadi pilih kawan yang betul, berani ambil risiko, simpan sikit stok dan sebagainya untuk kita mudah bercerita dengan kawan kita peluang ini, kan? Ini penting. Walaupun kita online, tetapi takkanlah kita online 24 jam. Kita mesti ada rakan tahunan di sekeliling kita. Mesti dia nak tengok terus produk, berani ambil stok dan sebagainya. Berani ambil risiko, berani memperjelas. Berani ini penting. Berani ini satu perkara yang penting. Okey, sampaikan pada kawan kita dengan mantap. Kita akan belajar sikit demi sikit. InsyaAllah kita akan improve diri kita hari demi hari. Tak ada istilah gagal selagi kita belum lagi melakukan dengan bersungguh-sungguh. Itu saja Mentor untuk pusingan pertama. Alright, Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Ismail Muhammad Ali. Memanglah kan leader-leader ni memang mempunyai banyak sangat input, banyak sangat sharing yang ingin dikongsikan. Tapi kita hari ini mengadakan forum secara online. So kita dah tetapkan masa 10 minit untuk setiap panel. Okey, rumusan ringkas yang saya nak bagi daripada apa yang Tuan Ismail sebutkan tadi. Yang pertamanya, tip yang ringkas beliau berikan adalah kepercayaan, the power of belief. Tak ada percaya, tak boleh buat apalah kan. Okay, so terus kita pergi kepada panel kita yang kedua yang kita akan jemput masuk, iaitu Puan Siti Salmah Asyad daripada Ipoh, untuk kita mendengar pula tips daripada beliau bagaimanakah beliau hari ini berjaya bersama-sama dengan Volten dengan mencapai pelbagai ganjaran ataupun imbuhan sejak beliau bersama-sama dengan Volten. Jadi hari ini kita nak mendengar tip daripada beliau sendiri. Okey, kita terus ke Ipoh untuk menjemput Puan Siti. Assalamualaikum Puan Siti, apa khabar? Waalaikumsalam Mentor. Jelas tak suara saya Mentor? Jelas, Alhamdulillah. Ini dalam kereta ni, daripada mana nak ke mana ni? Saya duduk dalam kereta hari ni. Kereta ni kereta free tau. Itu yang penting tu. Ya, Alhamdulillah, kereta free. Alhamdulillah. Okey, teruskan saja Kak Siti. Apakah sharing daripada Kak Siti? Apakah dia tips-tips yang boleh kita kongsikan dengan rakan-rakan kita di luar sana tu? Tips-tips kejayaan daripada Kak Siti. Silakan Kak. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Mentor. Terima kasih Volten. Terima kasih pada kita punya CEO Ismail Cik Ani, kepada CEO Puan Era, dan juga terima kasih semua pada ejen-ejen di rangkaian saya. Dan kita doakan sama-sama ya, kita doakan sama-sama
semua ejen-ejen di Walton ni kaya raya, dimurahkan rezeki dan di mana kita dapat rezeki yang orang kata yang dirahmati oleh Allah kan. Okey. Sini. Okey, Kak Siti ni dalam Walton ni Kak Siti dah memula bulan 2 tahun lepas. 2 tahun lepas 2019 kan. So Kak Siti dah berkecimpung dalam networking ni dah lebih kurang 21 tahun. Lama kan? 21 tahun. So 21 tahun tu sebenarnya dalam bisnes networking ni dah macam-macam dah. Saya lalui, Kak Ti lalui dengan suami, turun naik bisnes tu perkara biasa dalam bisnes networking ni. Jadi sampai satu ketika dan orang kata rezeki Allah nak bagi kita setelah melalui selama 20 tahun ya, 20 tahun yang lalu tu kita berdalam bisnes networking ni macam-macam dugaan, maka Allah dah bagi kita satu syarikat kan, Allah bagi kita satu syarikat Walton International ni di mana kita dapat rezeki yang orang kata kalau orang yang dalam menjadi ejen dalam dalam Walton ni nak kata susah tu tak susah sangat, nak kata senang pun tak senang sangat lah, tapi kita buat dengan satu tip dia untuk berjaya dalam business networking. Apa saja yang kita buat, saya tak katalah dalam mana-mana je, tapi apa yang saya cakap sekarang ni dalam Walton lah ya, sebab saya berada dalam syarikat Walton sekarang ni. Tengok sekarang pun saya duduk dalam sebuah kereta kan. Kereta ni semua mungkin ejen-ejen dah tahu, kereta free kan. Ni kereta free. Itu sebabnya saya bercakap hari ni, kat sini hari ni bercakap dalam kereta yang dapat bercuma kan, dapat bercuma dalam Walton ni. So apa yang kita nak kena buat? Okay, Kak Ti bagi tips sikit lah dalam Walton ni kan. Dalam Walton ni kita ni mesti berani. Pertama kita mesti berani mencuba. Berani untuk berjumpa dengan kawan-kawan kita yang dah berjaya atau tak di luar sana, untuk mengajak mereka dalam Walton ni. Sebenarnya masa peringkat permulaan hari tu, masa bulan 2, bulan 3 hari tu, masa mula-mula melangkah dalam Walton ni, kita macam Kak Sri sendiri berjumpa dengan di bawah rangkaian tu, berjumpa dengan leader-leader yang daripada syarikat lama, syarikat yang sebelum ni diorang buat dalam business networking ni, leader yang penuh dengan keegoan. Sebenarnya leader yang penuh dengan rasa macam mana ya, rasa macam dia tu satu leader yang besar, yang siapalah kita nak jumpa mereka yang leader besar ni. Di situ kita kena ada keberanian. Kita kena ada keberanian untuk berjumpa, sebab kita kena fikir apa yang kita nak sampaikan ni kepada mereka tu satu benda yang bukan salah. Kan, yang bukan salah. Kita nak berjumpa dengan setengah ni sekarang yang ada sekarang, kebanyakan orang macam Kak Siti sendirilah, golongan-golongan suri rumah tangga macam Kak Siti ni, kita nak berjumpa dengan leader besar tu, kita akan rasa macam mana tahu? Kita akan rasa boleh ke? Terima ke? Macam-macam pertanyaan dalam kita punya kepala. Betul tak? Kita ni boleh ke nak jawab soalan apa yang diorang tanya tu? Betul. Tapi dalam soal tu dalam apa yang bermain di kepala kita, nak jumpa leader-leader besar ni kan. Leader-leader besar tu nama je leader-leader besar sebenarnya. Kadang-kadang dia bercipta nama atas syarikat yang pernah mereka lalui dulu. Tapi sekarang ni mereka bukan ada apa-apa pun. Tapi kita yang beranggapan dalam diri kita ni ada satu perkataan yang kita takut kan. Dari situ kita kena berani. Nak jumpa siapa pun kita kena berani. Kita kena fikir. Kita menyampaikan satu benda yang baik daripada syarikat yang bagus. Yang sekarang ni bagi saya syarikat yang paling best. Syarikat yang produk yang paling best. Fikir dalam diri kita macam tu. Kita bawa
produk yang paling best, syarikat yang kita duduk dalam syarikat yang paling best tu, kita jumpa dengan leader besar ni, walaupun kita ilmu masih kurang, kan, ilmu masih kurang, kita jangan menunjuk pandai-pandai tau. Kita jangan tunjuk diri kita ni pandai. Kita jangan tunjuk pandai. Biar kita ni merendah diri tak apa, kan, tapi kita menyampaikan benda yang benar, kan. Itu tip yang pertama, kita mesti berani. Ya, kita mesti berani. Yang kedua, bila kita dah jumpa orang yang kita rasa dia boleh dalam bisnes ni, dia nak buat networking, kita kena bawa mereka ke kita punya HQ lah, kan. Kita HQ, kita temukan mereka dengan dengan kita punya upline, kan. Jangan mereka walau kita tak tahu, jangan kita tunjuk-tunjuk pandai. Okey. Yang kedua kita kena buat dalam bisnes networking ni, bila kita dah berada dalam Walten ni, dah menjadi ejen Walten ni, dan bina rangkaian ni, bila sampai maksudnya 15 hari bulan ni, kita mesti tengok kita punya sale. Kita mesti cek kita punya my sale. Ya, kita tengok my sale kita. Okey, tengok my sale kita di mana, kita tengok rangkaian kita yang mana lemah, yang mana perlu ada, yang mana perlu kita tingkatkan kita punya produce kita punya sale, kan. So kita dalam Walten ni kita perlukan RP, betul tak? Kita perlukan RP untuk cukupkan 1 bulan ni, kita nak RP kita berapa, kita memang ada target. So bila 15 hari bulan kita tengok, leg mana yang perlu kita bantu, leg mana yang lemah, itu kita berapa lagi RP yang kita perlukan. Kita perlukan berapa RP lagi untuk capai 2 RP ke 3 RP ke untuk leg tu. Jadi kita dah ada, bila kita dah tengok, kita kata leg kita 3, contoh leg kita nombor 3 kita lemah. So kita banyakkan usaha dekat leg tu. Kita bantu kawan-kawan di leg tu, bagi mereka pun dapat RP dekat situ. So 15 hari bulan tu kita kena tengok lah. So bila bila dah 15 tu, bila kita nak buat cukup bulan pula, kita pergi pula 3 hari sebelum tu, kita kenalah. Jangan last minute kita check balik, memang ada. Last minute saja mereka akan bagi dekat saya macam ni. Kak T, tolong je, leg saya tak cukup lah. Last nak tutup sale baru nak check RP, tak cukup. Kadang-kadang memang kita baca, kadang-kadang maksudnya human error ni berlaku bila kita check, tak cukup lagi 2 RP, tapi sebenarnya selap pandang sebenarnya tak cukup lagi 3 RP. Dari situlah maksudnya 3 RP, nak 3 RP tapi tak cukup PV, berapa lagi nak sampaikan 3 RP tu. Cuma kadang-kadang satu package lagi nak cukup. Jadi kalau kita tak last minute kita buat kerja benda macam tu, kita akan miss. Kita mungkin miss 1 RP ke, kan rugi. Itu tip-tip kita kena buat untuk kalau kita dah dalam bisnes dalam bisnes Walten ni, kita nak kejar RP tu, itu yang kita kena buat. Itu saya buat dengan saya punya grup yang tak pernah jumpa. Saya ada grup yang tak pernah jumpa, kan, jauh. Tambah sekarang kita ni PKPB. So kita kena berurusan macam tu. Kena jumpa dah tak boleh. So kita kena call, check selalu dengan orang macam mana, berapa lagi tak cukup, kena inform. Ya, sebab ada kadang-kadang kita ni, contoh grup saya ada juga di Sarawak, langsung tak pernah jumpa, kan, cuma cakap melalui talian telefon aja. Nak guna apa macam kita buat sekarang ni tak pandai, sebab memang mereka ni semua orang-orang yang buta IT. Tapi macam mana kita nak kita selalu call dia orang, kan. Itu di antara tip-tip yang kita kena buat. Ya. Ketiga, kalau dah banyak, satu lagi yang ketiga tu, kalau kita dah banyak duit, bukan kira banyak duit lah. Kalau kita ada duit-duit sikit tu, kalau kita nak kaya, kita kena banyak sedekah, kan. Sedekah tak kira. Sedekah apa? Sedekah senyum pun sedekah juga, kan. Kita kena banyak sedekah. So, kalau kita ada contoh, kita ada duit RM100, kita dapat hari ni RM100, kita belanja kawan kita makan. Itu daripada antara untuk kita menjadi kaya dan berjaya dalam bisnes apa yang kita buat.
terutama dalam Volten ni. Sebab dalam Volten ni kan banyak orang dapat duit kan. Banyak sangat dalam dapat duit ni. Kalau orang tak rugi, orang tak jauh rugi kan. Setiap hari dapat duit, so kita banyakkan sedekah. InsyaAllah kita bertambah kaya dan berjaya. Okey mentor, setakat ini yang untuk sesi pertama. Okey, terima kasih mentor. Sama-sama. Okey, alhamdulillah itu saja sharing daripada ejen kita yang kedua ataupun panel kita yang kedua, iaitu Puan Siti Salma yang mana merupakan top 3 yang dalam top 5. Lupa dah tengah fikir ni lain sebenarnya. Tahniah. Baik, saya ulas sikit saja sebab saya nak anda menonton video selepas ini, tip-tip daripada mereka. Antara yang sempat saya catat yang saya sempat catatkan tadi, yang pertamanya adalah daripada Puan Siti, berani. Nak berjaya hari ini kena berani. So yang keduanya ialah cara beliau mengendalikan grup beliau. Lepas beliau shoot all out, lepas tu 15 hari bulan tu dia tengok pula, dia buat pula mentoring ataupun monitoring untuk membantu rakan-rakan beliau untuk sama-sama berjaya pada bulan tersebut. Dan yang ketiganya, tip daripada Puan Siti tadi adalah bersedekah. Baik, terima kasih. Nanti kita mendengar lagi ya. Okey, terus kita pergi kepada panel kita yang ketiga, iaitu Tuan Amir Rizal atau lebih dikenali sebagai Cikgu Amir, untuk kita mendengar pula tip sharing ataupun tip kejayaan bagaimana beliau hari ini berjaya dengan cemerlangnya di Volten International ini, yang memang hari ini saya percaya beliau mempunyai banyak pengalaman dan tentulah beliau juga mempunyai banyak tips yang boleh kongsi bersama-sama dengan kita hari ini. So untuk itu kita membawa masuk Cikgu Amir ya. Okey, Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mentor, apa khabar? Alhamdulillah. Cikgu sekarang ni di mana ni? Saya nak tanya dulu. Saya duduk dalam hutan. Dekat Kulim lah. Okey. Saya duduk kat Kulim lah, hujan-hujan pergi mana. Okeylah, hujan-hujan dengan cikgu ya. Alhamdulillah. Okey cikgu, kita teruskan saja kita punya sharing. Saya ramai yang nak menonton, nak mendengar tips kejayaan daripada Cikgu Amir. Bagaimanakah Cikgu Amir berjaya di Volten International sehingga ke hari ini. Okey, silakan cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rakan-rakan yang online, yang offline, yang nak tengok sekejap lagi, yang nak record sekejap lagi, semua tu apa. Saya nak bagi tip ni, tip tu selalu ya saya cakap benda yang sama juga kadang-kadang tu. Bagi saya, nombor satu, apabila saya nak buat sesuatu tu, saya fikirkan tentang bisnes. Saya memang minat bisnes dan banyak orang percaya tentang bisnes. Jadi bisnes ni dulu kalau anda tengok, bagi saya lah, saya cerita ni selalunya saya lapik sebab saya takut ada tak sama dengan pendapat orang lain. Jadi anda boleh ambil lah kalau ia tu satu benda yang baik untuk anda, tetapi kalau anda tak suka tu, reject je lah. Okey, yang pertama sekali, saya percaya tentang bisnes. Dari dulu lagi saya tahu bisnes ni paling mudah untuk kita mencapai target ataupun kita punya cita-cita kita kan. Jadi bila dalam bisnes ni pula dia ada pecahan-pecahan dia. Bisnes ni ada pecahan-pecahan dia, macam mana kita punya sifu-sifu bagi tahu tadi, dia melibatkan faktor yang paling penting adalah tadi saya dengar daripada kita punya dari Manjung tadi, dia kata kesihatan kita baik, masa kita banyak dan target kita tu capai dengan tinggi. Itu tiga benda tu memang tepat sekali lah. Itu memang yang saya buru dari dulu. Yang pertama sekali saya bagi tahu kepada anda, bila kita nak mencapai target tadi, kita mesti tahu, kita pun memang tahu bahawa bisnes satu ruang yang hebat. Bila kita minat tentang bisnes, anda tahu tak, selalu kita punya setting mind dalam kepala kita, kita ingat kita kena cari modal yang besar, kita kena ada pejabat dululah. Sekarang ni COVID-19 ni tak tahu pejabat pun tak guna lah. Jadi kita punya setting mind tu. Tapi bila kita study, bila saya study, saya masuk kursus, tengok sebenarnya apa ruang dalam bisnes yang hebat sebenarnya. Kedudukan yang paling baik sekali untuk kita sukses dalam bisnes. Dia soal bisnes tu, bukan soal ni. Sebelum lagi saya cerita pasal Volten, pasal apa-apa company pun, bagi saya dia satu bisnes. Bisnes ni paling mudah sekali. Dia bagi tahu dalam apa yang saya pernah hadir satu seminar dulu, dia bagi tahu bahawa dia bukan modal, bukan soal modal. Yang pertama sekali, kita perlu ada kemahuan.
Kemahuan kita kita mau mencapai tapi yang menakutkan kita untuk mencapai sesuatu tu adalah time, masa. Janganlah kita mencapai target tu ketika umur kita dah naik 60, 70, kita dah capai target pun kita tak menikmati apa yang kita usahakan tu. Tadi bisnes ni apa pula bentuk bisnes yang kita nak buat? Jadi banyak orang anda tengoklah, sebab saya berhenti kerja dari dulu sampai sekarang, saya memang tak pernah buat kerja apa, saya fokus dalam bidang networking saja. Kenapa? Networking tu saya pernah hadir satu seminar sebenarnya. Satu seminar saya hadir, dia bagi tahu seandainya dalam seminar tu semuanya millionaire, semuanya orang kaya-kaya. Satu soalan timbul dalam seminar tu, dia bagi tahu seandainya anda semua bankrupt, apakah bisnes yang anda akan buat dengan modal yang tak ada, kata anda bankrupt sekarang, anda nak bangun balik, apa yang anda nak buat? So, majority dalam seminar tu bagi tahu bahawa mereka akan bina satu benda yang menggunakan networking. Masa tu saya tak faham apa itu networking. Saya tak faham. Sebab tu dulu, saya ingat saya lebih kurang 12 tahun dulu, 13 tahun dulu lah, saya tak faham. Masa tu handphone pun tak ada zaman tu. Saya pernah hadir seminar tu. Jadi bila dia kata nak buat networking, saya pun networking tu apa sebenarnya? Dalam tu dia pernah present, bukan modal yang besar. Bukan modal yang besar, tetapi anda mesti mencapai target tadi. Iaitu bila kita mencapai sukses itu, kejayaan itu, yang pertama, yang paling penting sekali adalah target itu tercapai beserta dengan 3 hal tadi. Iaitu kita punya masa untuk free time, bebas masa. Jangan kita buat bisnes tapi sampai masa pun tak ada. Masa pun tak ada, iaitu kita sibuk 24 jam, projek sana, meeting sana, depan sampai kita mati. Kita sibuk macam tu ya. Kita tak menikmati apa yang kita buru, apa yang target yang kita capai. Banyak orang dia terlupa dekat situ. Dia sibuk saja, anda tengok nak jumpa family susah, nak jumpa keluarga susah, dia sibuk sampai dia tu. Tapi dari segi financial, income yang target dia capai, boleh berjuta-juta dia dapat, tapi masanya langsung tak ada. Dan dia sakit sana, sakit sini. Kesihatan pun tak ada kan. Jadi 3 hal ni je saya bagi tahu kepada anda. So bila saya tengok dalam 3 hal tu, dia bagi tahu seandainya saya tidak ada modal, seandainya saya tidak ada apa-apa dalam hidup saya, tapi adakah ruang dan peluang untuk saya mencapai target itu? Sebenarnya ada. Sebenarnya memang ada. Itulah dipanggil networking. Sebab tu saya tak pernah kerja selain daripada bidang ini. Walaupun anda tengok kadang-kadang kita gagal, risiko tu ada, tetapi dia tidak menjejaskan saya. Yang paling penting sekali adalah saya bebas masa. Di mana saya tidur, mata buka, baru bangun. Nak income, berapa kita buat, kita dapat. Jadi, nak capai itu macam mana? Saya bagi tahu, dalam posisi sekarang, saya tengok dengan perkembangan dunia sekarang ni, sistem online dan sebagainya, apa yang Volten sediakan itu, saya pernah tanya setiap kali presentation, setiap kali saya berdepan dengan, semalam saya berdepan dengan beberapa leader orang India, saya tanya dia satu soalan, apa yang korang tak kena dengan Volten? Apa yang korang tengok tak kena dengan Volten? Komplain sekarang. Sistem produk canggih. Kita dapat satu produk yang pertama sekali kita yang pasarkan dalam bentuk bisnes seperti ini. Seluruh dunia. Dari segi research, penyelidikan, semua disediakan. Even kita post produk, tak payah sentuh duit kita. Sistem dia memang canggih. Cuba nak tengok, saya bukan nak kata pasal Volten, pasal bisnes tadi. Semua ada, saya hanya perlu pakai ni. E-commerce, apa e-commerce? Ini hantu raya dia ni. E-commerce ini hanya pakai ini saja, anda tahu tak sentuh apa pun, produk post semua disediakan. Nak produk convincing meeting, even kita buat presentation sekarang pun, anda tahu tak? Mana anda tahu, anda tengok di luar ni, anda nampak saya pakai baju lawa. Tahu tak kat bawah saya pakai plekat je kot. Anda kena check tu. Tengok. Tak payah sediakan semua kan. Orang tengok gambar kat depannya. Kat bawah tu bukan seluar pendek. Buat presentation. Satu Malaysia tengok. Bila benda-benda canggih macam ini, anda tahu tak, kalau kita masih tak boleh mencipta target kita, Allahu Akbar, kita tergolong dalam orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Cuma kalau anda tengok permasalahan yang timbul tadi, cikgu saya dah cuba buat, iyalah benda tu kalau dia terjun masuk tu semua orang jutawan, semua orang dapat, mana ada kehidupan di muka bumi ni. Yang penting saya bagi tahu kepada Rina, ini yang kita kena ada adalah satu, dalam Volten kita dah buktikan. Senang je.
apa kelengkapan yang saya bagi tahu tadi semua dah dibuktikan. Pertama, anda tengok dari segi time, masa kita bebas. Tengok semua kita punya leader-leader, waktu mereka bebas. Mereka menentukan sendiri sama ada mereka nak pergi kerja ke tak nak ke, dia nak tidur ke, dia nak buat apa ke, bergantung kepada target masing-masing. Kedua, anda boleh tengok perbezaan gaji. Gaji tu target, income harian, income bulan, anda tengok. Ikut masing-masing, bebas. Dia tak bayar gaji tetap. Anda jadi engineer, kita bagi gaji anda 1,800. Dalam bisnes tidak ada. Dia bergantung kepada diri kita sendiri. Anda nak berapa, you decide. You yang buat keputusan. You yang move. Kalau you malas, ini dia. Kalau you nak, you rajin. So, apa anda punya action, tindakan, pemikiran tu semua yang menentukan anda punya gaji. Setiap hari berapa nak dapat, setiap bulan berapa dapat. Dari segi masa, bebas sebebas-bebasnya. Pihak syarikat dia tidak punya hak untuk kita, Mamat, kau hari ni kena pergi kerja, kena pergi sponsor orang. Syarikat tak pernah keluar statement tu. Hari ni dolar kau kena bangun pagi, kena pergi sponsor. Ada tak Bolton keluarkan kenyataan itu? Tidak ada. You are free, bebas masa. So macam mana kita nak cipta benda ni? Nombor 2, target yang kita buat itu mestilah berserta dengan pengetahuan, ilmu. Memang cikgu nasib, ada orang kata, dia orang tu nasib dia betul. Kita ni siapa lagi? Kita ni hamba Allah. Hamba Allah ni dia tentukan kita tu, dia bagi rezeki kat kita. Tapi Allah tu bukan jentik kita tu, duit terjun dari langit. Semua dia bagi, pertemuan, usaha, keinginan, cabaran. Kan Allah bagi semua kat kita. Dia nak uji sikit je pun. Kita ni sabar ke tak? Sifat pemarah kita, sifat pemalas kita, kan semua tu kita dah tahu. Cuma ilmu yang saya masukkan tadi adalah kaedah bersesuaian dengan Bolton ini. Apa yang berkaitan itu, yang perlu kita tahu, kita belajar sajalah. Kelas ada, sifu ada, tapi banyak orang dia buat tak kisah. Dia selalu menolak diri dia tu, dia bagi satu reason. Untuk menolak diri dia supaya jangan lakukannya, dan bila orang tanya, ada sebab. Kenapa aku tak nak berjaya? Sebab sekian-sekian orang, sekian-sekian company macam ni. Kan dia bagi reason untuk menghilangkan rasa malas dia, rasa malu dia, supaya dia ada kebolehan tapi dia tak boleh capai. Kenapa? Dia akan tunjuk reason kepada orang lain. So, ilmu tadi penting. Bila kita ada ilmu, kan kita ada movement. Movement itu adalah action, tindakan. Bila kita ada ilmu, belajar dia secepat yang mungkin. Yang paling penting, saya beritahu kepada anda tadi adalah time, masa. Nak faham satu benda pun, produk pun ambil masa 6 bulan. Nak belajar register 6 bulan. Jadi bila kita nak capai target, kita perlu tekan waktu. Waktu tu semua kita go fast. Kita speed. Maksudnya knowledge, pengetahuan. Secepat yang mungkin fahamkan semua. Apa lagi? Semua benda yang kita buat, kita kena speed. Kemudian action, tindak je. Tindakan kita itu, kita dapat pengalaman, kita boleh belajar daripada apa yang kita gagal, kita belajar lagi dan terus lakukan. Bukan jadikan kita give up. Ni bila kita cuba, kita gagal, dia menolak kita give up, kita bagi reason. Sebenarnya tak. Setiap kegagalan yang kita berlaku tu, dia tunjuk kita, jangan lakukan ini, just upgrade dia. So, kemudian target tu speed. Anda nak capai apa, go ahead. Buat sungguh-sungguh. Dan saya ni, Alhamdulillah, saya mempunyai banyak. Bukan saya berjaya sebenarnya, tidak. Di Bolton ni saya belum berjaya pun. Siapa anda tahu tak yang merangka semua ni? Saya cukup berterima kasih kepada kebanyakan leader-leader di bawah jaringan saya. Siapalah saya tanpa mereka ni semua. Mereka ni fighter-fighter yang mana saya ajar, mereka belajar dan mereka lakukan. Saya ni tumpang tuah ajalah. Bila saya pergi ngajar, dia orang buat, dia orang mengajar buat. So, anda tengok kehebatan ni dia panggil teamwork. Jadi kejayaan itu kejayaan pasukan. Jadi grup-grup dalam grup saya, anda tengok mereka ini banyak menyumbang kepada saya mencapai apa yang saya nak. Dan saya bermati-matian membentuk pasukan ini supaya kita sama-sama sukses. Hanya 3 hal saja saya bagi tahu tadi. Yang pertama sekali anda kena ada adalah anda punya knowledge, pengetahuan. Kedua, anda mesti ada tindakan. Dan dua-dua benda ini untuk mencapai target ditentukan oleh time, masa. So, bila anda sendiri target, anda sendiri usaha, lakukannya, sabar dan berdoa. InsyaAllah Allah akan tolong kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Amir. Itu pusingan pertama Cikgu. Sabar. Kita ada pusingan yang kedua untuk pesanan ringkas. Okey, itu dia sharing ataupun tips daripada Cikgu Amir. Memang banyak sangat kita dapati tadi. Semua ejen-ejen kita petang ni, leader-leader, top leader kita petang ni memberi tip-tip yang sangat-sangat luar biasa lah, yang sangat-sangat banyak sebenarnya
untuk charge kita punya momentum balik. Cikgu Amir dah bagi tahu knowledge tu penting. So yang keduanya ialah tindakan, yang ketiganya ialah time management. Betul. Ada orang yang tak pandai jaga time management kan, lupa keluarga lah, lupa jalan balik lah. Okey, terima kasih cikgu. Okey, tapi satu lagi yang menarik saya dapat kutip daripada Cikgu Amir tadi tu ialah speed. Speed masing-masing kena buat cepat pasal dia berkaitan dengan time zone kat situ ya. Okey, alhamdulillah selesai dah sudah untuk pusingan kita yang pertama. Sekarang ni kita masuk pada pusingan kita daripada panel-panel kita kepada anda semua, kepada kita semua, untuk kita sama-sama mendengar dan mengambil manfaat. Untuk 3 minit seorang. So kita silakan dulu Tuan Ismail Muhammad Ali sekali lagi untuk memberikan pesanan ringkas. Silakan. Okey mentor, okey 3 minit saja tak lama Okey. Saya nak sambung sikit berkenaan dengan apa yang saya bicarakan tadi. Okey, insya-Allah dalam meniti kejayaan ini, dalam kita mengejar kejayaan ini, antara tips yang saya rasa tak kurang penting yang perlu pada diri tiap-tiap individu, termasuklah saya. Okey, termasuklah kita semua maknanya adalah kita kena aset yang paling berharga adalah kita kena ada keyakinan diri. Keyakinan diri ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kita mengejar sesuatu kejayaan. Okey, tetapi dalam kita nak berjaya ni, keyakinan ni ramai orang dia sentiasa rasa merendah diri. Dia rasa rendah diri, dia rasa macam tak mampu untuk berjaya dan sebagainya. Bagaimana nak tingkatkan keyakinan diri kita? Keyakinan diri kita insya-Allah dia akan meningkat hari demi hari. Okey, minggu demi minggu, bulan demi bulan dengan menambahkan ilmu kita. Okey, kita yang memilih sebenarnya. Kita sentiasa nak merendah diri ataupun kita nak tukarkan keadaan kurang yakin diri tadi kepada jadi kuat, semangat dan sebagainya untuk berjaya. Kita yang tentukan sebenarnya. Jadi, tapi jangan risau, dia keyakinan ni adalah satu benda yang biasa sebenarnya untuk permulaan sekiranya kita kurang yakin kerana kita belum sayangkan betul-betul. Kalau Voltaire ni maknanya kita belum love Voltaire ni betul-betul. Kita belum love syarikat ni betul-betul. Kita belum love produk ni betul-betul. Kita belum love peluang ni betul-betul. Jadi ilmu dan juga kursus-kursus dan seminar yang dianjurkan oleh syarikat adalah bertujuan untuk meningkatkan keyakinan kita. Jadi kita jangan jadi orang yang sentiasa dipaksa-paksa. Jangan jadi orang yang sentiasa dipush oleh senior agent kita untuk hadir ke semua acara-acara ini. Walaupun pada ketika ini kita tak dapatlah berbuat demikian kerana COVID-19. Betul tak kan? Jadi keyakinan ni juga adalah satu benda yang sangat menentukan kejayaan kita dan insya-Allah kita lama-kelamaan akan menjadi orang yang akan on track ke arah kejayaan. Semua orang nak berjaya, kita percaya, tetapi bentuk keyakinan kita, yakin bahawa diri kita boleh melakukannya yang terbaik, okey, dan dengan mengambil ilmu sentiasa. Ini adalah perkara yang penting juga okey. Dan akhir kata daripada saya, okey, kita ni adalah penentu kepada kejayaan kita, bukan orang lain. Bukan senior agent kita, bukan siapa-siapa dan sebagainya, kita. Okay? Kita yang mau kejayaan ni. Kita nak bawa diri kita ni ke mana, betul tak kan? Jadi apa yang dah berlaku di Voltaire ni adalah satu bentuk perniagaan yang memang dah ada bukti dan sebagainya. Jadi apa lagi yang kita tunggu? Ayuh kita kerjakan sama-sama, okay? Dan seperti mana lagu Voltaire yang kita sedia maklum sekarang ni, kita semua mampu untuk berjaya. Sekian, Mentor. Okey, terima kasih. Kita ucapkan sekali lagi kepada Tuan Ismail Muhammad Ali. Okey, satu pesanan ringkas yang saya dapat tangkap kat situ adalah kita penentu kejayaan diri kita. Kita penentu, bukan faktor lain. Baik, alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan pada Tuan Ismail Muhammad Ali. Sekali lagi saya ingin membawa masuk dan menjemput masuk Puan Siti, Kak Siti. Silakan Kak Siti, apakah dia pesanan ringkas daripada Kak Siti? Teruskan saja. Okey, untuk pesanan ringkas Kak Siti petang ni, jom kita semua jom semua kita buang malas. Kita buang malas,
kita berani dan sentiasa berada dalam circle yang positif. Kan? So kalau kita jumpa circle-circle yang negatif tu, kita bukan tak nak berkawan, kita berkawan juga, tapi kalau boleh jauhkan pada circle-circle yang negatif tu. Saya berjumpa dengan kita punya orang-orang yang memberi kita semangat, kan? Memberi kita semangat. So bagi Kak Siti, kalau ada yang nak perlukan apa-apa bantuan dari segi ilmu atau untuk kita sama-sama untuk bersemangat balik. Kadang-kadang kalau kita duduk sorang-sorang, memang kita akan semangat kita akan paling lama makin turun. So kita kena ada dalam circle yang positif. So macam di Ipoh, Kak Sia selalu ada di center kita. Sekarang ni kalau kita nak berkumpul tak boleh lah kan, nak berkumpul ramai-ramai tu memang tak boleh, tapi setakat 2-3 orang kita datang bincang duduk kan, so boleh, tak ada masalah, boleh datang ke center Ipoh kita. So Kak Sia ada kat sana. So sebab kalau kita bagi alasan disebabkan PKPB ni, kita akan berada di tahap yang sama juga yang sebelum ni. Kalau kita malas, kita akan beri alasan. Ya, alasan yang membuatkan kita tak nampak malas. Ya. Okey, jadi kita kena selalu bercakap tentang Voltaire ni. Kan? Bukan Kak Si bukan bercakap untuk orang lain, Kak Si bercakap untuk diri Kak Siti sendiri. So di sini pun untuk pengetahuan macam Cik Ismail Muhammad Ali tu upline kepada saya, Kak Siti. Dia duduk di Manjung, tapi saya suka dengan apa yang disampaikan, sebab walaupun saya tak selalu berhubung dengan dia, tapi saya tahu dia seorang yang positif, dan bila bersama dengan dia kita akan lebih bersemangat. Dan Cikgu Amir adalah sifu saya. Ya, sifu saya. Di mana dari dulu saya kenal networking ni bermula dengan Cikgu Amir. Kan, apa saja ilmu yang daripada dia tu, ilmu networking ni semuanya majoritinya daripada Cikgu Amir. Saya berada dengan Cikgu Amir pun lebih kurang 15 tahun juga dengan Cikgu Amir. So terima kasih Cikgu Amir kerana banyak membantu saya dalam ilmu-ilmu, ya, dalam ilmu-ilmu networking ni. Dan Cikgu Amir juga orang yang telah menjadikan saya berani, kan. Kita kena duduk dalam circle macam tu. Dan juga terima kasih mentor kerana jemput saya hari ni. So jom kita buang malas, jadikan diri kita berani dan cari ilmu di Voltaire. So saya sudahi dengan wassalam. So apa yang baik tu daripada Allah Ta'ala dan apa yang buruk tu daripada saya sendiri. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Kak Siti. Okey, pesanan ringkasnya memang ringkas betul, tapi padat kan, buang malas tu. Buang malas tu memang penyakit lah. Malas ni penyakit yang berjangkit ni sebenarnya. Jadi hati-hati sikit kalau kita dapat kawan yang malas. Jangan selalu berkawan sangat, negatif dan circle kat situ ya. Okey, insyaAllah, Alhamdulillah. So sekarang ni sebagai panel yang terakhir, sekali lagi saya ingin mempersilakan menjemput masuk Cikgu Amir untuk memberikan penerangan, pesanan ringkas daripada Cikgu Amir. Okey, silakan Cikgu, teruskan saja pesanan ringkas Cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rakan-rakan. Last ada 3 minit kan. Okey, sebenarnya soal kita sukses, soal kita gagal, soal itu bukan tak perlu kita fikirkan. Itu bukan kerja kita. Soal kita berhasil atau tidak, itu bukan kerja kita. Itu Allah tentukan segala-galanya. Tapi kerja kita adalah kita melakukan saja. Melakukannya dengan cara yang betul, nawaitu yang betul. Jadi halangan dia, kalau anda tahu dah halangan dia, walaupun tunjuklah sistem ilmunya begini, apa begini, cara tindakannya begini semua. Cuba anda tengok berapa persen yang berkesan. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk mulut-mulut, keluar kot lubang hidung kan. Dia ulang benda yang sama setiap kali benda tu. Benda ni yang berhantu di dalam diri kita. So sebenarnya Allah bagikan kita semua ada kekuatan di dalam badan kita ni. Dalam hati kita ni ada satu kekuatan. Tapi penghalangnya dari kita adalah diri kita sendiri. Di mana kita selalu mencari jalan mudah. Apa yang kita nak dia tu mudah. Kalau boleh tanpa buat apa-apa nak dapat hasil.
Itu yang jadi penyakitnya kita. Jadi bila kita cari jalan shortcut, saya cuma nak bagi tahu kepada anda, last 3 minit ni, kalau anda mencari jalan mudah untuk sukses, itu sebenarnya tak ada dalam muka bumi ni. Tidak ada. Semuanya kena ada actions, ada tindakan, ada knowledge dan kekuatan mindset kita tu. Maksudnya cabaran yang apa yang kita nak lakukan itu, adjustkan, perbetulkan kita punya mindset kita. Kalau kita nak target, kita target. Jangan menjadikan permasalahan orang lain terhadap kita satu rintangan untuk kita kalah. Itu yang kita heran. Bila dia nak berdebat dengan orang, dia tak puas hati dengan orang tu, tak puas hati dengan orang ni. Akhirnya dia menggagalkan diri dia. Itu yang kita heran tu. Sepatutnya bila kita tengok orang lain tu attack kita, seorang kata tak setuju dengan orang lain, anda buktikanlah kita berjaya. Itu senang saja. Tapi dah, dia jadikan reason. Kenapa kau tak berjaya? Kau tak, alah, itu dia bagi reason, dia bagi reason. Nampak tak? Dia bagi satu reason. Adakah kerana itu boleh menjayakan diri kita? Tak ada pun. Sebab tu saya bagi tahu kepada anda. Sikap kecewa, sikap give up, sikap tu tidak perlu ada dalam diri kita. Sebab semuanya Allah yang tentukan. Kalau dia bagi kita sukses, kita akan sukses. Apa yang kita perlu lakukan? Sabar. Target kita capai. Buat sungguh-sungguh. Belajar bersungguh-sungguh. Lakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk rakan-rakan dan semua orang. Banyak membantu orang untuk sukses. Banyak kita, hidup kita ni membantu orang lain, insyaAllah Allah akan tolong kita. Kita sukses buat apa pun dengan mudah. Jadi, keras hati sikit dalam jiwa kita tu. Lakukannya. Jangan lembut sangat. Jangan manja. Jangan kuat merajuk. Jangan kuat menyalahkan sana, menyalahkan sini. Dalam kehidupan kita ini, macam mana Siti bagi tahu tadi, lakukan saja. Kejayaan, kita yang decide. Nak sukses, nak apa pun, kita yang lakukan. Kita yang buat. Nak tidur, anda boleh tidur. Nak buat, anda boleh buat. Betul tak? Apa saja, kita yang tentukan. You decide. So, di Volten, kita dah dapat satu company yang lengkap. InsyaAllah lengkap saya tengok dari segi anda punya commission, anda punya modal tak perlu, anda punya tindakan, knowledge, ilmu. Kita ada mentor selalu buat kelas dan banyak lagi leader-leader yang buat personal punya kelas untuk belajar, mengajar dan sebagainya. Just lakukan saja. Dan kita sama-sama bentuk pasukan. Sebab kalau kita tak mampu lakukan sesuatu seorang kita, dalam Volten kita boleh lakukan bersama-sama. Itulah dipanggil teamwork. Pasukan, bentukkan pasukan itu dan follow pasukan itu, jangan menderhaka kepada raja dan negara. Just do it. So, saya nak bagi tahu kepada anda, ambil peluang ni betul-betul di Volten. Ingat, jangan menderhaka. InsyaAllah kita sama-sama sukses di Volten. Tidak ada gunanya kalau seorang dua yang sukses tapi kita rasa berbangga di Volten. Kalau semua rakan-rakan kita dapat mengubah hidup, dapat menyelesaikan masalah, semua happy dan semua gembira di Volten. So, bye-bye. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pesanan ringkas daripada Cikgu Amir. So, memang banyak semua aktiviti yang diberikan oleh semua panel-panel kita pada petang ni. Ringkas daripada Cikgu Amir, teamwork lah. Apa pun berbalik semula kepada berjemaah. Ya. Masing-masing bantu-membantu, tolong-menolong. Dia akan jadi satu pasukan yang solid sebenarnya. Semua orang contribute 1%, lama-lama jadi 100%. Jadi kat situ adalah kita memahami tentang konsep jemaah ataupun teamwork. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada ketiga panel kita. Sebelum kita nak mengakhiri program live kita pada petang ini, seperti biasa saya akan memberikan beberapa tips, bukan tips lah, beberapa sharing kat sini, iaitu insya-Allah pada hari Khamis ni jam 3 petang kita akan mengadakan pula sembang santai dalam versi Tamil yang dikendalikan oleh Mr. Balan. So jangan lupa untuk rakan-rakan anda yang berbangsa India, anda boleh menonton live sembang santai Tamil di Volten page ini. Ya, okey, alhamdulillah. So itu yang pertama. Yang keduanya, saya juga mengucapkan tahniah dan syabas walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19 ini masing-masing menjaga diri dan sebagainya. Tetapi saya lihat aktiviti, program, ejen-ejen berjalan seperti biasa dalam usaha membantu antara satu sama lain. Pasal apa? Pasal produk kita ni sebenarnya. Produk kita ni sangat sesuai untuk meningkatkan sistem imunisasi, menguatkan antibody kita. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Volten, terima kasih kita ucapkan kepada anda semua. Ya. Okey, masing-masing menjalankan tanggungjawab. Dan satu lagi, kita juga dalam proses untuk mengadakan sempena pandemik COVID-19 ni,
banyak program kita yang tidak boleh merentas negeri dan sebagainya. Tetapi tidak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan, anda semua jangan bimbang. Kami sekarang ni tengah menyusun untuk mengadakan program online training. Okey, insyaAllah kita akan susunkan program ni dalam waktu yang terdekat ni, dan akan terus kita akan maklumkan kepada anda semua berkenaan dengan online training ni. So tidak ada masalah. So online training ni akan dikendalikan juga oleh pihak syarikat, juga akan dikendalikan oleh leader-leader anda sendiri. InsyaAllah kita akan maklumkan perkara ini. So itulah saja perkongsian kita pada petang ini. Jutaan sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada panel-panel kita, Tuan Ismail Muhammad Ali, Puan Siti Salma Ashad, dan juga Cikgu Amir Rizal. Terima kasih atas komitmen yang diberikan. Saya percaya dan yakin ramai di luar sana tu sedikit sebanyak mendapat manfaat daripada tips-tips yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita, panel-panel kita yang penuh dengan pengalaman mereka. Alhamdulillah. So akhir kata daripada saya, yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang tak baik itu datang daripada kelemahan saya sendiri, Voltan Power. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anda selepas ini.